Sorotan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Tuan-tuan, Malaysia adalah sebuah negara demokrasi dan sudah tentu dalam sistem demokrasi ada kerajaan dan ada pembangkang. Dalam sistem demokrasi, pembangkang diiktiraf sebagai sebahagian daripada negara ataupun sebahagian daripada sistem demokrasi itu sendiri. Dan dalam konteks ini, saya merasakan bahawa Malaysia uh, berada dalam keadaan yang malang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita mempunyai pembangkang yang tidak bertanggungjawab. Sepatutnya pembangkang dia tidak boleh berlepas tangan dalam usaha untuk menjaga kestabilan politik, menjaga kedaulatan negara, menjaga kebajikan rakyat. Namun pembangkang yang ada dalam negara kita ini nampaknya masih lagi tidak boleh move on. Masih lagi tidak boleh mengakui akan mereka sebenarnya tidak lagi layak ataupun tidak mempunyai peluang untuk menjadi kerajaan. Jadi kerajaan perpaduan yang ditubuhkan sekarang ini mesti disokong dalam usaha untuk membawa negara ke mercu kejayaan dari segi kestabilan politik, dari segi ekonomi, sosial, kebajikan, kedaulatan negara dan sebagainya. Namun apa yang kita lihat, pembangkang yang ada pada hari ini hanyalah tugas hakiki yang kita lihat, mereka membangkang tanpa ada rasa tanggungjawab untuk menjaga kestabilan politik negara. Tanpa ada rasa tanggungjawab untuk menjaga keharmonian ekonomi negara dan lain-lain. Sebab apa saya kata begitu? Sebab mereka saban hari, boleh kata selalu ataupun sentiasa mewar-warkan bahawa negara kita ini tak stabil, politiknya tak stabil, kerajaannya boleh jatuh bila-bila masa, mereka ada peluang untuk tubuh kerajaan dan sebagainya. Kenyataan-kenyataan seperti ini sebenarnya boleh menjejaskan reputasi, kredibiliti dan imej negara kita. Kerana kita tahu bahawa ekonomi itu banyak juga bergantung kepada kestabilan politik. Kalau kita asyik menyatakan bahawa negara tak stabil, kerajaan nak tombang lah bila-bila masa, sudah tentu ianya akan sedikit sebanyak mempengaruhi iklim pelaburan dalam negara kita. Sebab itu mungkin pelabur-pelabur yang nak datang berfikir 2-3 kali kerana mereka bimbang akan berlaku lagi pertukaran kerajaan. Itu sebab saya katakan bahawa pembangkang yang ada pada hari ini adalah pembangkang yang tidak bertanggungjawab. Sepatutnya mereka tidak lagi membangkitkan isu berkaitan dengan tombangnya kerajaan. Kerana kita tahu bahawa tombang atau jatuhnya kerajaan itu bergantung ataupun akan dilakukan dalam setiap kali pilihan raya. Di mana di Malaysia ini pilihan rayanya 5 tahun sekali. Kalau mereka menyatakan bahawa kerajaannya tumbang, bila-bila masa akan tumbang, itu menunjukkan bahawa mereka masih lagi berusaha untuk merampas kerajaan ini secara pintu belakang. Kan mereka nak buat macam Sheraton Move 2.0 pula. Itulah yang saya katakan mereka ini tidak bertanggungjawab. Satu lagi ialah mengapa saya kata pembangkang ini tidak bertanggungjawab ialah ketika di dalam parlimen pun kita tidak nampak keseriusan dan juga komitmen pemimpin-pemimpin utama pembangkang itu dari segi mengambil bahagian dalam sidang parlimen umpamanya. Di mana 3 teraju utama pembangkang kerap kali tidak hadir dalam sidang parlimen. Malah ketua pembangkang pun sama-sama tuang juga. Kita lihat bagaimana ketika sesi soalan bersama dengan Perdana Menteri pun ketiga-tiga pemimpin utama ini tak pernah datang, tak pernah mengambil bahagian dalam sesi pertanyaan kepada Perdana Menteri. Mereka tak submit pun soalan. Jadi bagaimana mereka nak dapat slot untuk bertanya kerana tak submit pun soalan kepada sesi slot pertanyaan kepada Perdana Menteri. Jadi jelas bahawa dua isu ni sudah cukup membuktikan kepada kita bahawa pembangkang yang ada pada hari ini adalah pembangkang yang tidak bertanggungjawab. Yang ketiga, mengapa saya mengatakan mereka tidak bertanggungjawab? Kerana mereka sering memainkan isu-isu yang kadang-kadang isu yang tidak berfakta.
melibatkan fitnah, melibatkan isu-isu pembohongan fakta dan sebagainya. Mereka sengaja ataupun memang mempunyai perancangan untuk membangkitkan semangat perkauman, semangat fanatik agama. Contohnya kalau undi pembangkang, mungkin akan nanti azan tak boleh. Kalau undi pembangkang Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar ini adalah pemimpin yang liberal, pemimpin yang plural. Ada di kalangan pemimpin dalam kerajaan itu adalah berpahaman komunis umpamanya. Ini semua adalah kenyataan-kenyataan yang berupa fitnah, yang kalaupun tidak dimainkan oleh pemimpin pembangkang, tetapi dimainkan oleh ejen-ejen atau pencacai-pencacai mereka. Gunanya untuk mengelirukan otak rakyat, supaya rakyat memandang serong kepada kerajaan perpaduan. Lebih-lebih lagi, kita diambang pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Jadi itulah antara 3 perkara asas yang saya nak ajak tuan-tuan supaya merenungi sebenarnya negara kita bernasib malang kerana mempunyai pembangkang yang tidak bertanggungjawab. Pembangkang yang bertanggungjawab ialah pembangkang yang sentiasa mencari jalan untuk memastikan politik negara kita ini stabil. Kerana dengan kestabilan politik itu, sudah tentu ekonomi kita boleh meningkat. Sudah tentu pelaburan akan masuk dan sedikit sebanyak ianya membantu keharmonian, kesejahteraan dan juga kebajikan rakyat. Sebab itu, kita mesti melihat perkara ini dan sudah sampai masanya kalau boleh kita jadikan Malaysia ini zero pembangkang. Kerana pembangkang seperti PAS Bersatu dalam Perikatan Nasional ini sebenarnya tidak layak untuk kita kategorikan sebagai pembangkang. Mungkin mereka boleh digelarkan sebagai pembangang kerana mereka tidak boleh menerima kenyataan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang sah, kerajaan yang absah, iaitu kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Renung-renungkanlah tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.